Assalamualaikum. Okey, menarik semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang ukuran panjang. Yang mana hari ini kita akan belajar tentang penukaran unit panjang. Okey. Jadi objektif pelajaran kita hari ini adalah murid-murid nanti akan dapat mengetahui cara penukaran unit panjang yang melibatkan unit kilometer kepada meter, meter kepada sentimeter, sentimeter dan kepada milimeter, dan patah balik lah. Okey. Dan sebaliknya lah, di mana milimeter tukar kepada sentimeter, sentimeter tukar kepada meter, dan juga meter tukar balik kepada kilometer. Okey, di sini cikgu dah buat satu carta aliran di mana kita tengok di sini kilometer tukar kepada meter kena darab 1000. Okey? Manakala meter tukar kepada sentimeter darab 100. Okey? Sentimeter tukar kepada meter darab dengan 10. Okey? Baik. Begitulah sebaliknya kalau kita patah balik dari milimeter tukar kepada sentimeter bahagi 10. Manakala sentimeter patah balik kepada meter bahagi 100 dan meter tukar balik kepada kilometer bahagi 1000. Di sini murid-murid semua perlu ingat tentang semua unit panjang di sini, iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter yang paling kecil. Paling senang nak ingat, kita boleh gunakan sebagai kata kunci. Kami murid cemerlang. Okey, cemerlang matematik. Okey, kami murid cemerlang matematik, yang mana kami untuk km, murid untuk meter, cemerlang untuk sentimeter, matematik untuk milimeter. Okey, kami murid cemerlang matematik. Okey ya. Baik. Sekarang kita nak berbalik. Cikgu akan teruskan lagi pelajaran kita nak tukar unit. Okey, kita akan tengok terus kepada contoh kita yang pertama. Okey, kita akan terus pada contoh. Okey. Baik, di sini cikgu ada contoh. Okey. Baik, cikgu ada contoh. Okey. Kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama 7.2 cm. Yang mana kita akan perlu diberi jawapan dalam milimeter. Okey, ingat balik. Okey, sentimeter kepada milimeter. Sentimeter kepada milimeter. Tengok, sentimeter kepada milimeter darab 10. Okey? Sentimeter tukar kepada milimeter darab 10. Okey, kita tengok di sini. Jadi 7.2 cm. Okey, di sini 7.2 bila nak tukar kepada milimeter darab dengan 10. Jadi bila darab dengan 10, okey, kamu tengok di sini. Di sini ada titik perpuluhan, kan? 7.2 cm tukar ke bila darab dengan 10, titik perpuluhan ni kita akan gerak ke kanan. Darab dengan 10, kita akan gerak ke kanan sebanyak satu langkah berdasarkan bilangan sifar. Di sini cuma ada satu sifar, jadi titik perpuluhan kita akan gerak sebanyak satu langkah. Jadi satu langkah, kan? Satu sifar, satu langkah. Jadi titik sini dah bergerak dekat sini, nampak? Dah bergerak kat sini. Jadi titik sekarang dah ada di belakang, bukan di sini lagi dah. Di belakang 2. Okey? Bila 7.2 darab 10, kita tak payahlah buat bentuk bahagi darab bentuk lazim. Kita hanya buat macam ni, gerakkan titik perpuluhan saja, gerak ke belakang sebanyak satu langkah.
Sebab apa dalam satu langkah? Sebab satu sifar. Jadi sekarang titik sudah berada di belakang 2. Oleh sebab itu jawapan dia jadi 72 cm. Titik ada kat sini. Nak letak pun boleh. Nak letak pun tak salah. Letak pun betul. Tak ada masalah. Okey, titik diletak kat belakang. Okey? Nampak? Okey. Baik, kita beralih kepada contoh yang kedua. Di sini kita ada 82 mm, di mana kita perlu nyatakan jawapan dalam sentimeter. Okey? Okey, sama. Okey, milimeter tukar per sentimeter. Tengok dekat sini balik. Formula yang kita ada, milimeter bila tukar kepada sentimeter perlu bahagi 10. Okey. Formula ini ada dalam buku teks kamu. Okey, ada dalam buku teks kamu. Okey, boleh rujuk buku teks masing-masing yang mana okey. Tajuk ukuran panjang. Baik. Sekarang ni 82 mm nak tukar kepada sentimeter, jadi milimeter tukar kepada sentimeter perlu bahagi 10. Oleh sebab itu 82 bahagi dengan 10. Okey. Okey, 82 ini ialah nombor bulat. Okey, 82 ini adalah nombor bulat. Bila nombor bulat, titik sebenarnya ada di belakang. Jadi sini titik dia ada kat belakang ni. Nampak tak? Titik ada kat belakang. Cikgu dah letak kat sini. Okey. Jadi titik bila kita bahagi 10, titik ada kat belakang. Titik tadi akan bergerak satu langkah ke kiri. Kalau tadi darat ke kanan, sekarang bahagi ke kiri. Okey, ke kiri. Okey, ke kiri. Bila ke kiri, titik tadi di belakang akan bergerak ke dalam. Berada di tengah-tengah antara 8 dengan 2. Nampak titik sekarang berada di sini. Okey? Okey, kalau tadi nampak tengok tadi kan tak ada kan? Jadi sebenarnya dia ada di belakang. Bila bahagi dengan sifar, titik itu bergerak satu langkah ke tengah. Satu langkah. Sebab apa satu langkah? Sebab satu sifar. Satu langkah. Jadi sekarang titik berada di tengah-tengah antara 8 dengan 2. Jadi jawapan kita ialah 8.2 sentimeter. Okey? Kita nak darab dengan bila kita darab ataupun bahagi, kita kena tengok, kena pastikan nilai sifar yang kita ada. Kalau 100 ada 2 sifar, maknanya kita kena gerak 2 kali. Okey, kena gerak 2 kali. Kalau 1000 kena gerak 3 kali. Kalau darab, gerak ke kanan. Kalau bahagi, dari kanan masuk ke dalam sebelah, gerak ke arah kiri. Okey? Baik, boleh faham kan? Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Okey, ingat boleh tahu kan bagaimana nak buat? Kita perlu kalau nak darab tengok berdasarkan bilangan sifar yang kita ada. Okey? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Contoh yang seterusnya. Okey. Kita ada di sini ialah 6/1/2. Oh, ini 6/1/2. Macam mana nak buat pula ini? 6/1/2 ini apa dia? Kita dah belajar sebelum ni dalam pecahan. Okey, 6/1/2 ini ialah nombor bercampur, gabungan di antara nombor bulat dengan pecahan. Okey? Nombor bulat dengan pecahan. Jadi bila kita gabungkan, dia jadi nombor bercampur. Okey, bagaimana nak buat? Kita kena tukar dulu nombor bercampur ini, jadikan pecahan tak wajar. Cara dia kita buat darab dan tambah. Di sini cikgu dah tulis contoh. 6/1/2. Di mana 6 darab dengan 2 darab dengan 6. Kemudian dapat jawapan nanti tambah dengan 1 dekat atas. Jadi 2 darab 6 dapat 12. 12 tambah 1 dapat 13. 13 per berapa? Per balik yang di bawah penyebut tadi, per 2. Okey, di sini cikgu ada buat. Okey. Bila kita tukar balik cm kepada mm, balik pada tadi formula kita, cm tukar kepada mm perlu darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Nampak? cm tukar kepada mm darab 10. Jadi 13/2 darab dengan 10. Di sini cikgu guna kaedah
pemansuhan, potong. Okey, di mana kini kita akan kena di sini kita perlu ada kemahiran mengingati sifir. Okey? Baik, di sini kita potong. Di bawah dengan atas kita potong, iaitu 2 dengan 10. 2 dengan 10 ini kita boleh guna sifir 2. Dalam sifir 2 ada 2, dalam sifir 2 ada 10. Baik, sifir 2, berapa kali 2 dapat 2? 1. Jadi kita masukkan 2 jadi 1. Sebab apa? 1 darab 2 dapat 2. Jadi 1 lah. Okey, di sini 10. 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Jadi 5 lah. Okey. Sebab kita guna sifir 2 tadi kan. 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Jadi sekarang tinggal 2 dah jadi 1. Habis. Jadi kita perlu darab sahaja. 13 darab 5 dapat 65 mm. Ataupun cara yang kedua, kita boleh buat, kita ambil 13 darab dengan 10, kita akan dapat 130 per 2, ataupun dari segi pengiraan per 2 ini ialah bahagi 2. 130 kita buat bahagi panjang, bahagi 2, kita akan dapat 65 mm. Okey, apa yang pasti kena ingat formula ini. Okey, cm tukar kepada mm, perlu darab dengan 10. Manakala mm tukar balik kepada cm bahagi 10. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Di sini kita ada 9 cm, 1 mm, dan di mana kita perlu nyatakan jawapan dalam sentimeter. Okey, di sini sentimeter. Okey, 9 ni memang dah 9 ini memang dah sentimeter. Jadi 9 ni tak perlu ubah. Hanya tulis semula. Jadi sebab dia sentimeter, yang ni per sentimeter sama, jadi 9 tulis semula. Okey? Faham? Jelas kan? Okey, 9 cm tambah kenapa tambah? Nak tambah yang ni. Sebab yang ni mm ni. Mm ni perlu ditukar jadi sentimeter. Sentimeter. Okey, mm perlu tukar jadi sentimeter. Jadi mm tukar balik pada sentimeter, perlu buat apa? Bahagi 10. Bila bahagi 10, jadi kita buat kurungan di sini. 1 bahagi 10. Okey, jadi nanti dia akan dapat dalam cm. 1 bahagi 10 dia dapat jawapan dalam cm. Jadi 9 cm ni tak berubah, tulis balik. Okey, kita guna konsep ubah tadi. 1 ni ialah nombor bulat. Bila 1 ini nombor bulat, titik sebenarnya berada di belakang di sini. Okey? Okey? Untuk pengetahuan awak, nombor bulat, kalau nombor bulat yang tak ada titik perpuluhan tu, sebenarnya titik itu ada di belakang nombor tersebut. Macam ni. Kita letak tengok. Tadi 1 kan? Okey. Di belakang. Kita letak balik. Sebab kita nak bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 10. 10 ada 1 sifar. Jadi kita gerak 1 sifar. 1 saja langkah. 1 langkah. Jadi sekarang titik itu berada di sini dah. Okey, titik sekarang berada di sini. Jadi sekarang dia berada perpuluhan 1. Okey, bila perpuluhan 1 tambah sifar. Sebenarnya nombor tu dah dapat sifar perpuluhan 1. Kalau kita buat dalam bahagi panjang pun kita akan dapat 1 bahagi 10. Jawapan dia ialah sifar perpuluhan 1. Ini cara yang pantas, ringkas. Letak titik di belakang sebab titik belakang berada di nombor bulat. Titik itu sebenarnya ada di belakang. Tengok sifar ada 1. Gerak 1 langkah saja. Jadi titik sekarang dah berada di sini. Nampak? Jadi kita perlu tambah sifar di sini. Jawapan dia sifar perpuluhan 1. Okey, kalau kita buat bentuk lazim, di sini cikgu dah tulis dah. 9 ni sebenarnya ialah 9 perpuluhan sifar. Sebenarnya 9 ni ada titik di belakang ni. Nampak tak? Tapi kita tak letak letak. Tapi sebab kita nak tambah dengan nombor yang ada titik perpuluhan, kita letak sifar perpuluhan 9 perpuluhan sifar. Jadi 9 perpuluhan sifar tambah dengan sifar perpuluhan 1, kita dapat 9 perpuluhan 1 sentimeter. Okey? Okey, jelas kita buat dalam bentuk lazim ni kan? Okey? Baik. Sekarang kita nak beralih kepada contoh yang seterusnya. Okey, kita
kita nak tengok contoh yang seterusnya pula. Okey, dah sedia? Okey, baik. Okey. Baik. Okey, sekarang kita tengok. Di sini kita ada contoh yang kelima. Contoh yang kelima, kita ada 4.07 meter. Tukar kepada sentimeter. Okey, kita perlu nyatakan jawapan dalam sentimeter. Okey, soalan bagi dalam bentuk meter, tetapi dia nak jawapan dalam sentimeter. Okey, di sini cikgu dah letak ada formula. Formula kita biarlah meter tukar kepada sentimeter darab 100. Okey, darab 100. Jadi bila meter tukar kepada sentimeter perlu darab 100. Jadi cikgu dah buat dekat sini. Jadi 4.07 darab dengan 100. Nanti dapat jawapan dalam sentimeter. Cikgu letak kat belakang lah kan. Okey. Jadi sekarang ni dia ada titik dekat sini. Nampak tak? Sekarang sifar ada berapa? Ada 2 sifar. Bila kita darab, kena gerak titik berkenaan ke kanan. Ke kanan sebanyak 2 langkah sebab ada 2 sifar. Jadi 1, 2. Jadi titik sekarang sudah ada di sini sebenarnya. Di belakang 7. Kita nak letak pun boleh, tak mau letak pun boleh. Nak letak pun tak salah. Kalau letak pun betul, tak ada masalah. Okey? Letak. Jadi kalau kita letak, sebenarnya perpuluhan. Perpuluhan apa sebenarnya? Perpuluhan sifar. Jadi jawapan tadi, kalau 4.07 darab dengan 100, bila kita gerakkan sebanyak 2 langkah ke kanan, dia dah jadi 407 cm. Oleh sebab itu 4.07 meter tukar kepada sentimeter, jawapan dia ialah 407 cm. Okey. Baik, sekarang kita ada contoh yang seterusnya. Cuba lihat di sini. Baik, kita ada 230 cm. Kita perlu nyatakan jawapan dalam meter. Sekarang cm tukar kepada meter. Jadi tengok balik cm. Cm ataupun sentimeter tukar kepada meter. Berapa? Kena buat? Kena bahagi 10. Okey? Kena bahagi 10. Jadi kita kena bahagi 10. Jadi 200. Cikgu dah buat kat sini 200. Jangan pandang yang merah tu. 230 bahagi 100. Nanti jawapan dalam meter lah kita dapat. Bila kita bahagi 100, kita akan dapat jawapan dalam meter. Jadi, sama macam tadi. Bila kita bahagi, kita perlu gerakkan ke kiri. Okey. Seperti mana cikgu bagi tahu tadi, ini adalah nombor bulat. Sebenarnya nombor bulat ada titik di belakang. Di belakang sebenarnya. Dia ada di belakang. Okey, letak sendiri. Kita letak sendiri titik. Tengok ada dua sifar. Jadi kita perlu gerak 2 langkah. Titik berkenaan. 1, 2. Sekarang titik tersebut telah berada di tengah-tengah antara 2 dengan 3. Okey, jadi jawapan kita ialah 2.3 sifar meter. Dan juga boleh dinyatakan sebagai 2.3 meter. Sama. Okey, 2.3 sifar meter ataupun 2.3. Kita boleh letak sifar di belakang ni. Nak letak pun boleh, tak mau letak pun boleh. Okey, boleh faham yang itu? Okey, baik, kita beralih kepada contoh yang seterusnya. Okey, tengok contoh yang seterusnya pula. Okey, dah sedia? Okey. Okey. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Kita ada 3 meter
40 cm. Okey, 3 meter 40 cm. Ada dua unit yang berbeza kat sini, tetapi kita perlu nyatakan jawapan dalam meter. Okey, sekarang kita tengok yang meter yang mana? 3 meter. Jadi yang meter ni tak perlu ubah. Okey, jadi meter dah sama dah. Jadi 3 ni tak perlu ubah. Jadi 3 ni kita tulis balik. Okey. Kalau dah kata tadi, jadi 40 cm, ini cm. Yang ni yang perlu diubah. Jadi cm tukar kepada meter, cm tukar kepada meter, buat apa? Kena bahagi dengan 100. Oleh sebab itu kita tulis 40, jadi tambahlah sebab yang ni sebab dia ada buat unit yang tak sama, jadi kita tulis 3 meter tambah, okey, buat kurungan 40 bahagi dengan 100, kita akan dapat dalam meter. Sama macam tadi, 40 ini ialah nombor bulat, titik dia di belakang sekali, di belakang. Okey, disebabkan 100 ada 2 sifar, kita kena gerak sebanyak 2 langkah ke kiri. Bila bahagi, gerakkan titik itu ke kiri. Jadi 1, 2. Sekarang titik kita dah berada di hadapan 4. Okey, di depan 4. Titik sekarang di sini. Bila titik di sini, kita perlu tambah sifar. Nampak? Titik dia berada tengah depan 4 tambah sifar. Jadi sebenarnya 40 bahagi 10 tu nilai dia ialah 0.4 meter. Okey, bila kita gerak dia dapat 0.4 meter. Okey, yang ni bila kita buat dalam bentuk lazim nanti, okey, contoh bentuk lazim di sini. Jadi kita buat 3.0 tambah dengan 0.4. Jadi kita akan dapat 0 tambah 4 titik perpuluhan, 3 tambah 0, 3, kita dapat 3.4 meter. Okey, jelas kan? Okey, baik. Kita tengok pula contoh yang ke-8 ataupun yang seterusnya. Yang ni melibatkan unit kilometer dengan meter. Okey, di sini cikgu dah buat formula dah. Kilometer tukar kepada meter. Kilometer tukar kepada meter, darab 1000. Meter tukar balik kepada kilometer bahagi 1000. Okey, sekarang ni dia nak dalam kilometer. Jadi unit yang sama dengan kilometer kita hanya perlu tulis semula sahaja. Apa dia? 4 kilometer. Jadi 4 kilometer tak perlu ubah. Tulis balik tambah dengan 500 meter ni. 500 meter tukar kepada kilometer. Meter tukar balik kepada kilometer kena bahagi 1000. Jadi meter tukar kepada kilometer bahagi 1000, jadi 500 bahagi 1000. Dapat jawapan dalam kilometer. Okey, sekarang ni sifar kita ada 3. Bahagi, okey. Jadi titik perpuluhan berada di belakang sebab dia nombor bulat. 500 ni nombor bulat. Titik tu ada di belakang sebenarnya. Jadi kita gerak ke kiri. Bila kita bahagi, kita gerak ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Okey, jelas kan? Jadi sekarang bila titik di sini, dia titik dah berada di sini. Okey, di sini dia berada perpuluhan 5 atau perpuluhan 5 tambah sifar. Jadi 500 bahagi 1000 tu dia sebenarnya ialah 0.5 kilometer. Jadi kita tambah 4.0 kilometer tambah dengan 0.5 ataupun 0.5 kita akan dapat 4.500 kilometer, ataupun boleh ditulis juga, ia juga dikenali sebagai 4.5 kilometer. Okey, jelas kat situ? Okey, kita beralih kepada satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh. Okey. Okey, sekejap. Okey. Satu lagi contoh, kita ada 7.8 kilometer. Okey, nak bagi jawapan dalam meter. Okey. Tadi kita tengok Okey, kilometer tukar kepada meter.
kilometer tukar kepada meter, darab dengan 1000. Jadi di sini kita kena buat 7.08 darab dengan 1000. Okey, dah dapat meter. Jadi sama macam tadi, titik kat sini. Sekarang darab dengan 1000. 1000 ada 3 titik, kita gerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3 titik dah dekat di sini. Maknanya kat sini kita perlu tambah lagi satu nombor dekat sini, iaitu sifar. Okey, di sini sifar. Jadi jawapan kita akan dapat 7080 meter. Okey, jelas semua? Okey, dah. Hari ini kita dah belajar tentang penukaran unit kilometer. Okey, cikgu harap kamu semua dapat memahami apa yang cikgu ajar. Okey, setakat ini dulu pelajaran kita. Kita jumpa lagi di lain waktu. Okey. Assalamualaikum.